A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat semua anak-anak murid cikgu. Cikgu mengharapkan anda semua dalam keadaan sihat dan sejahtera dan masih lagi bersemangat untuk meneruskan sesi pembelajaran daripada rumah PDPR. Sebelum kita akan memulakan sesi persekolahan secara bersemuka pada minggu hadapan. Namun hari ini adalah mungkin hari terakhir kita belajar secara atas talian. Jadi sebelum kita memulakan kelas kemahiran hidup kita pada hari ini, marilah kita sama-sama membaca doa belajar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Okey, mari kita nak tengok apakah tajuk yang akan kita belajar pada hari ini ya. Okey, hari ini tarikh 26 Januari 2021, hari Jumaat. Kita masih lagi di bawah topik keselamatan di ruang kerja. Dan hari ini kita nak belajar tentang memahami alatan dan juga bahan di dalam peti pertolongan cemas. Okey. Dan objektif kita, murid dapat mengenal dan tahu cara menggunakan alatan dan juga bahan yang ada di dalam peti pertolongan cemas. Itu yang kita nak belajar pada hari ini ya. Okey, peti pertolongan cemas. Semua orang kenal peti pertolongan cemas. Pernah tengok pernah tengok peti pertolongan cemas. Siapa ada peti pertolongan cemas ni dekat rumah dia? Cuba angkat tangan. Ada yang ada yang ada yang tak ada. Okey. Agak-agak awak apa yang ada di dalam peti pertolongan cemas ni? Okey, ada ubat, ada plaster, ada gunting, ada macam-macam lah kan. Yang melibatkan kecemasan. Okey, jom mari kita tengok apa sebenarnya yang ada di dalam peti pertolongan cemas ni. Alright, so kita nak tengok apa dia alatan ataupun bahan yang terkandung di dalam peti pertolongan cemas. Okey, seperti yang awak tahu, cikgu dah bagi tahu tadi, penggunaan peti pertolongan cemas ni adalah untuk membantu ataupun membuat rawatan awal, sekiranya berlaku kecemasan di tempat ataupun di ruangan kerja. Ingat lagi tak? Minggu lepas kita dah belajar tentang peraturan dan juga keselamatan di ruang kerja. Jadi sekiranya berlaku kemalangan ataupun kecederaan semasa kita menjalankan aktiviti, maka ini adalah perkara yang kita perlu lakukan, iaitu membuat pertolongan cemas dengan bantuan alatan dan juga bahan yang ada dalam peti pertolongan cemas. Okey, kita tengok satu persatu barang yang ada di dalam peti pertolongan cemas. Okey, yang pertama kita ada kapas. Okey, kapas. Fungsi kapas. Kita tengok. Fungsi dia, kenal tak kapas? Yang berwarna putih dan yang lembut itu. Okey. Dia gunakan untuk membersihkan luka. Sekiranya berlaku kecederaan luka, tak kiralah luka terkena benda yang tajam ataupun apa-apa sahaja yang melibatkan luka pada kulit. Jadi kita bersihkan dahulu luka itu dengan menggunakan kapas. Okey. Seterusnya, andoh. Tahu apa tu andoh? Kain andoh. Okey, kain andoh ni gunanya
Okey, bentuk kain anduh ni dia bentuk segitiga. Okey. Dia berbentuk segitiga. Okey, kalau awak tahu, kalau awak pernah pakai scarf pengakap tu, macam itulah bentuknya. Okey, bentuk kainnya. Okey, bentuk segitiganya. Tetapi warnanya lain lah. Okey, kalau yang kain anduh ni warna dia lebih kepada warna putih. Okey, apa fungsi dia? Mengampu tangan akibat tulang retak atau tercedera. Sekiranya berlaku kecederaan kepada tangan, okey, kita akan gunakan kain anduh ni untuk menyokong tangan tersebut. Kita akan buat ikatan dia. Okey, nanti bila kita dah masuk sekolah nanti, cikgu akan ajar macam mana cara untuk kita menggunakan kain anduh ni. Kita nak belajar cara ikatan dia. Sebab dia ada cara ikatan dia supaya senang untuk dibuka. Alright. Tak apa. Tu kemudian. Okey, seterusnya kita ada gunting. Jangan ingat dalam bekal pensel awak saja ada gunting, tetapi dalam peti kecemasan ni pun ada gunting. Gunanya untuk apa? Untuk menggunting bahan. Biasanya lepas kita balut-balut rakan kita yang mengalami kecederaan, so untuk kita jimatkan penggunaan kain kain kasa tu, jadi kita kena gunting, ataupun kita nak gunting plaster ke, kita nak gunting apa-apa, so kita kena guna gunting lah untuk memotong. Okey, seterusnya kita ada krim antiseptik. Krim antiseptik. Okey, krim antiseptik ni kita gunakan dia untuk mencegah jangkitan kuman. Okey. Lepas kawan kita tercedera, okey, lepas kita dah bersihkan luka dia tu, so kita gunakan krim antiseptik ni, kita sapu dekat kawasan yang luka dia tu. Okey, untuk mengelakkan daripada jangkitan kuman. Bahaya jangkitan kuman ni. So kalau kita luka kena jangkitan kuman, jadi luka kita akan jadi lambat baik, lambat untuk sembuh, bernanah dan sebagainya lah. Okey, sebab tu kita kena sapu dulu krim antiseptik ni. Okey. Alright, seterusnya kain kasar. Kain kasar. Kain kasar ni sebenarnya bentuk dia macam bentuk jaring-jaring yang halus tu. Okey. Berbentuk jaring-jaring halus. Dia kain, okey, tapi bentuk dia macam jaring. Okey. Kegunaan dia adalah untuk membalut luka. Okey. Luka dekat tangan ke, luka dekat kaki ke, dekat mana-mana pun. So, kita gunakan kain kasar ni untuk membalut luka tersebut. Kita tak boleh biarkan luka itu terdedah. Bila terdedah, dia mudah untuk dijangkiti kuman. Okay, tadi cikgu dah beritahu, kalau luka kita dijangkiti kuman, maka luka itu akan lambat sembuh. Alright? Baik, seterusnya. Ni biasa awak guna. Okey, yang ni biasa awak jumpa. Plaster. Okey, plaster. Yang boleh melekat tu. Okey, yang boleh melekat. Biasanya pun kita gunakan dia untuk menampal luka yang kecil lah. Okey, luka yang kecil. Sebab dia tak besar pun, dia kecil je. Okey. Jadi biasanya kita gunakan hanya sekadar untuk luka-luka yang kecil. Okey. Kita tak boleh gunakan dia untuk luka yang besar sebab dia tidak mampu untuk menampung kawasan kecederaan. Okey. Sebab tu gunanya lebih kepada untuk luka yang kecil. Okey, dan yang seterusnya cecair antiseptik. Okey, kalau tadi krim, ini cecair. Okey, biasanya awak pernah dengar tak perkataan Dettol? Dettol. Biasa awak panggil Dettol kan? Okey, Dettol tu sebenarnya adalah cecair antiseptik. Okey. Gunanya adalah untuk membersihkan luka. Okey.
Cara guna dia, kita ambil kapas, kita celupkan sedikit pada cecair antiseptik tu, kemudian barulah kita cuci tempat yang luka tersebut. Okey. Itulah cara menggunakan cecair antiseptik. Kita nak basmi kuman, kita nak nyah kuman daripada kawasan luka tersebut. Okey, selain daripada itu, apa dia lagi yang awak rasa boleh ada di dalam peti pertolongan cemas ni? Okey, cuba sebutkan. Yang tak ada yang di dalam slide cikgu ni. Awak rasa apa lagi yang boleh ada dalam tu? Contohnya, ubat sakit perut, Panadol ataupun minyak angin. Okey, itu adalah contoh-contoh bahan dan juga alatan yang ada di dalam peti pertolongan cemas. Okey. Okey, ini adalah lebih kepada cara penggunaan alatan dalam peti pertolongan cemas. Okey, ketahui kegunaannya. Lihat cara penggunaan alatan dan bahan yang terdapat di dalam peti pertolongan cemas. Okey. Tengok tu ada apa ikon kartun tu. Dia kata tip keselamatan. Berhati-hati semasa menggunakan alatan dan juga bahan. Tak kiralah apa sahaja peralatan yang kita guna, kita sentiasa hendaklah berhati-hati. Okey, kita tengok yang pertama, penggunaan kain andoh. Contoh cara dia menggunakan andoh. Dia letakkan tangan di dalam kain andoh tu, kemudian diikat di bahagian leher. Leher pesakit lah. Okey. Ni nanti kita akan cuba buat amali dekat dalam kelas. Okey, seterusnya gunting. Nampak tu, dia gunakan gunting untuk menggunting plaster, untuk menggunting kain dan sebagainya lah. Alright. Okey, seterusnya krim antiseptik. Selepas luka yang telah dicuci tu, jadi kita sapukan sedikit dengan krim antiseptik tu. Ambil putik kapas. Tahu putik kapas? Putik kapas tu yang awak buat korek telinga tu. Yang awak buat korek telinga tu. Jadi kita picitkan sikit pada tu. Kemudian kita sapu pada tempat yang mengalami kecederaan. Okey, seterusnya kain kasa untuk membalut kawasan yang luka. Tengok tu dia balut. Okey. Dan balut pun dia ada cara dia. Kita tak boleh membalut kawasan luka tu terlalu kemas. Bila kita balut terlalu kemas, nanti dia akan menyebabkan peredaran darah tidak lancar. Jadi dia akan boleh mendatangkan mudarat yang lain lah. Jadi kita balut dengan keadaan yang tidak terlalu kemas, tidak terlalu longgap. Okey, seterusnya plaster. Okey, plaster. Nampak tu kecederaan yang kecil saja tadi cikgu beritahu kan. Kita gunakan plaster ni hanya untuk kecederaan yang kecil. Sebab plaster tu dia tak besar mana. Tapi dia lebih mudah sebab dia boleh terus melekat. Pada plaster tersebut, dia telah letakkan cecair antiseptik. Dia dah letakkan iodin. Jadi semuanya dah ada kat situ. Dan luka tersebut boleh ditutup dengan kemas. Okey, seterusnya tadi cecair antiseptik. Kan cikgu beritahu tadi, ambil sedikit kapas, kemudian kita celupkan dalam cecair antiseptik ni ataupun Dettol yang awak panggil tu. Kemudian cucilah luka. Okey, cuci luka. Alright, dan juga kapas. Tadi kita dah beritahu, kapas ni gunanya untuk mencuci luka. Ambil kapas sikit. Kita tekap-tekap je pada luka tu. Kita nak buang kesan-kesan darah. Kita nak keluarkan pasir-pasir. Okey. Tu gunanya kapas. Okey. Itu adalah tengok tu contoh gambar dalam slide tu. Tengok tu. Pakai sarung tangan. Okey. Kita
Ada tata cara juga untuk kita membantu rakan kita yang sedang mengalami kecederaan. Ada beberapa perkara lah yang perlu dititik beratkan. Tengok pada apa jenis kecederaan yang berlaku pada rakan kita tersebut. Okey. Kalau luka, lain caranya. Kalau patah, lain caranya. Kalau rakan kita pengsan, lain caranya. Okey. Tu tak apa. Nanti kita akan belajar kemudian. Alright. Okey, itu sahaja yang kita nak belajar pada hari ini. Jadi cikgu mengharapkan awak semua dapat apa yang cikgu sampaikan tadi berkenaan dengan peti pertolongan cemas serta alatan dan juga bahan yang terdapat dalamnya dan juga cara penggunaan alatan dan juga bahan tersebut. InsyaAllah kita akan cuba buat ulang kaji apabila kita berjumpa secara bersemuka di dalam kelas nanti insyaAllah. Jadi cukup setakat itu untuk hari ini. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.